Kita akan ke Sarawak kerana di Sarawak kita akan bertanyakan dan juga memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap dasar pelancongan negara yang menggariskan strategi untuk kelangsungan industri pelancongan bersama dengan sahabat penyampai di sana. Silakan. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri langsung dari RTM Kuching Sarawak. Hari ini kita nak membicarakan mengenai satu industri atau sektor yang utama di negara kita, iaitu sektor pelancongan, sektor yang terjejas secara langsung kerana wabak pandemik COVID-19. Jadi bagi negara seperti Malaysia yang mana struktur kewangannya bergantung penuh kepada sektor pelancongan, amat penting bagi kita menjalankan inisiatif bagi memulihkan semula industri pelancongan negara. Antaranya 23 Disember baru-baru ini diumumkan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 dan bersama saya pada hari ini ialah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Warna hijau hari ini tema kita ya. Dan Datuk biasa kalau pergi mana-mana bercakap mengenai pelancongan, promosi Malaysia, promosi produk Malaysia, hari ini pun bawa juga beg-beg daripada komuniti kita ya. Dan diumumkan baru ini Dasar Pelancongan Negara. Menarik kerana kita sekarang seluruh dunia berdepan dengan wabak pandemik COVID-19 dan diumumkan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Apa yang Datuk Seri boleh kongsikan di PN? Terima kasih kerana membawa saya kemari untuk dapat berbincang dan menjelaskan kepada rakyat di luar sana. Mungkin ada penonton bertanya, kenapa pada masa COVID orang-orang kalau kat Semenanjung kes dia positif ramai. Kenapa saya menggalakkan pelancongan atau bercuti pada masa ini? Ingin saya nyatakan di sini, tugas kami adalah untuk memastikan kita menggalakkan mempromosikan pelancongan dan tanggungjawab adalah tanggungjawab kita bersama untuk pastikan kita mematuhi SOP. Jadi inilah norma baru yang perlu kita lakukan. Tadi juga El menyebut mengenai sumbangan kita terhadap ekonomi negara. 15.9% dalam 240.2 bilion itu adalah pada pelancongan, sektor pelancongan itu pada tahun 2019. Jadi pada tahun ini kita dah tahu dalam keadaan begini kita memang tidak dapat apa-apa. Banyaknya kerugian 100 bilion ataupun lebih pada tahun ini. Jadi dasar pelancongan negara yang baru saja dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu untuk tahun 2020 hingga 2030 itulah dasar yang menunjukkan hala tuju. Hala tuju negara. Saya juga nak menjelaskan, kalau kita mengatakan dasar ini dasar hala tuju negara, inilah dasar untuk negara dan dasar kita semua, bukan dasar daripada kementerian kami. Sebab apa? Sebab pada tahun 2018 apabila persiapan untuk dasar ini dilakukan, semua kerajaan negeri telah juga dikonsult oleh pihak kita dan pihak swasta, pihak penggiat industri, malah ianya melibatkan ketua komuniti masyarakat kita. Jadi apa yang terkandung dalam itu ialah untuk jangka pendek kita ada dua strategi. Kita ada strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Yang strategi jangka pendek sudah kita mulakan pada tahun ini. Kita mulakan dengan untuk kita mesti mengembalikan keyakinan rakyat untuk pergi melancong lagi. Kalau kita tidak memberi keyakinan itu, siapa lagi? Mereka akan takut melancong. Jadi maka dengan itu kita memberi keyakinan ini dan memastikan norma baru ini mesti dipatuhi. Kedua juga, kita juga pastikan bahawa kita mempunyai cara yang efektif. Sekarang ini digital, zaman digital. Kita hendaklah mempromosinya dengan cara yang begitu efektif, begitu kreatif sekali melalui digitalisasi. Sebab apabila produk-produk yang kita tunjuk melalui digital ini, apabila sudah berbuka border ini kepada orang luar, bukan saja orang tempatan nak melancong melihat produk-produk yang begitu unik, begitu menarik dalam negara kita, malah orang luar boleh melihatnya. Jadi keluasan kalau untuk meluaskan promosi ini dengan mudah, dengan cepat, guna digital. Selain daripada itu juga kita nak memperkukuhkan kita punya perhubungan antara ataupun kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan juga kerajaan dengan pihak swasta dan juga dengan pihak-pihak penggiat industri. Jadi selama ini kita melihat di mana semua pihak kebanyakannya adalah bekerja dengan secara silo. Apabila kita bekerja dengan cara silo, misalnya kerajaan persekutuan membuat
dengan diri. Dari sini kerja, dan Kementerian dalam Kerajaan Persekutuan juga buat hal sendiri. Begitu juga kerajaan negeri. Jadi kita mahu supaya kita sinergi ini sentiasa di antara kita bekerjasama, dan kita juga nak sebenarnya kalau kita bekerja secara silo, melakukan perkara yang sama, membazir. Jadi sebab itu kalau kita dengar bajet untuk tahun 2021 untuk KPKT diberi 50 million ringgit untuk aktiviti berkaitan dengan pelancongan. Apa yang dimaksudkan ialah sebab ada infrastruktur kita kebanyakan yang masih terlalu sudah usang lah, ada jalan raya, adanya berlubang jalan raya. Jadi itu adalah tugas KPKT. Maka kalau nak memohon peruntukan misalnya, KPKT boleh membantu. Jadi kita menjurus kepada aktiviti pelancongan. Jadi selain daripada itu juga kita nak memperkukuhkan dari segi aktiviti pelancongan ini dan dengan mewujudkan zon. Ini banyak soalan yang diaju kepada saya. Saya kata sebentar, saya tak akan bercakap pasal ini dulu. Sebab ramai yang bertanya dengan saya apa dimaksud dengan zon pelaburan pelancongan ini. Apabila kita mewujudkan zon pelaburan pelancongan, kita bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri, terutama sekali kerajaan negeri, kerana zon itu meliputi kawasan. Kawasan itu di dalam sesebuah negeri. Maka sebab itu tadi saya kata kita ada lipat urus dengan kerajaan negeri, dan mereka telah bersetuju bahawa ini adalah tanggungjawab mereka, tapi bekerjasama dengan kita. Apa dimaksudkan dengan yang pengisian dalam zon pelancongan pelaburan ini? Misalnya dalam satu kawasan itu ada bank, ada tempat shopping, ada misalnya macam ada mainan untuk kebudayaan, kebudayaan, dan juga ada water theme parks, apalah yang boleh mengumpulkan ataupun menjual kraft-kraft tangan yang boleh mengumpulkan pelancong-pelancong, dan ini menjadikan satu daya tarikan kepada sebuah negeri. Ini menjadi kita mahu ia membawa impak kepada negeri itu sendiri. Sebab cukai-cukai itu yang tempatan itu diambil oleh kerajaan negeri. Jadi sebab itu okey, apa manfaatnya kalau kerjasama dengan persekutuan? Tugas kami ialah untuk di pihak persekutuan, sebab kita akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian Keuangan dan kementerian misalnya MITI, Ministry of Ministry of Industry, Trade, International Trade. Jadi kita bekerjasama dengan misalnya itulah semuanya, dan juga Home Affairs. Kita bekerjasama dan kita cuba menjadi facilitator ataupun koordinator untuk memohon supaya mereka terlibat ini boleh memohon pengecualian cukai, misalnya cukai pendapatan ataupun cukai corporate. Dan juga dari segi misalnya ada juga mereka akan memerlukan pekerja asing misalnya. Ini adalah tugasan untuk immigration. Jadi bagaimana kita dari Home Affairs dan juga macam kat Sarawak, immigration dia sendiri autonomi kerajaan negeri. Jadi bagaimana kita bekerjasama. Jadi semua ini memerlukan kerjasama di antara kita. Latihan juga perlu ada, kita kerjasama dengan pihak pengajian tinggi misalnya. Apakah khusus-khusus yang berkaitan dengan pelancongan yang perlu ada? Kita ada engineer, kita ada lawyer, kita ada accountant. Tapi apa yang perlu juga? Kita perlu ada chef. Ramai orang tak tahu chef ini banyak buat duit pada masa ini. Sebab mereka membuat program-program online, ada yang berjual secara online. Mereka banyak buat duit juga. Apa juga lagi yang perlu ada? Yang art punya orang ni. Orang artis-artis yang buat mural tu, itu bukannya satu kerja yang boleh kita conteng begitu saja. Perlu ada ilmu. Jadi kita ada latihan untuk mereka yang terlibat dalam industri pelancongan ini. Jadi banyak yang perlu kita lakukan, bekerjasama dengan kerajaan negeri, bekerjasama dengan pihak
public private sector dan juga dengan orang awam. Jadi dasar kita ini adalah hala tuju untuk kita untuk 10 tahun dan dasar ini bukan dasar kami di Motex saja. Dasar ini adalah dasar untuk seluruh negara kita. Sebab semua yang terlibat ini sebelum dia menjadi dasar ini sudah ada libat urus, ada perkongsian, komen, kritikan daripada mereka, dia ambil kira. Jadi inilah secara nutshellnya lah kotong putih, secara umumnya lah. Jadi dasar Sri, dengan dasar ini dan juga kita berikan compound, diskaun dan sebagainya, kerana ramai pemain industri yang terkesan, kita ada operator inap desa, kita ada mereka yang terlibat langsung industri pelancongan ini. Bagaimana melalui dasar ini kita boleh membantu mereka semula, memulihkan keyakinan mereka satu perkara dan membantu ekonomi mereka supaya pulih seperti sedia kala? Tadi menyebut mengenai compound secara sebenarnya sudah kita mulakan pada tahun ini. Tidak kita tunggu pada tahun 2021. Sebenarnya banyak yang telah kita bantu, adanya kita yang fee lesen tu kita bantu juga, ada yang tidak memperbaharui lesen, dia lambat, kita beri peluang. Dan untuk compound, jurus kepada compound kita bagi diskaun 40% dan kita bagi tempoh sehingga 30 Jun tahun 2021. Jadi banyak yang kita bantu kerana kita memahami. Kita memahami yang terkesan ini ramai mungkin keluarga kita. Betul. Sebab bayangkan kalau terkesan di bawah pelancongan ini, industri pelancongan pihak hotel. Hotel terpaksa menamatkan pekerjanya. Walaupun kita membantu memberi wage subsidi, kerajaan lah bukan Motex, tapi kerajaan memberi wage subsidi. Tetapi tidak semua yang nak mengambil skim itu. Betul. Kerana mereka rasa khawatir tidak boleh meneruskan menggaji pekerja-pekerja mereka. Jadi pekerja hotel, mereka dengan pekerja dengan penerbangan, airline kita, yang bekerja di restoran, yang bekerja di pengangkutan awam, yang bekerja di tempat-tempat tema ini, mereka ini yang memerlukan bantuan oleh kita. Tourist guide tak ada lagi kerja, travel agents ni ada pekerja-pekerja dia tak dapat beri pekerjaan kepada mereka kerana terjejas dan mereka betul-betul terkesan. Jadi sebab itu kita harap rakyat di luar sana, penonton memahami kenapa kami terpaksa mempromosikan industri pelancongan ini. Ini adalah untuk ekonomi rakyat kita. Kalau yang bekerja kerajaan setiap bulan ada gaji. Orang lain ada setiap bulan ada gaji. Orang lain tu yang bekerja dengan industri ini memerlukan pemahaman kami, memerlukan kami punya usaha untuk memastikan mereka ini dapat mencari makan. Itu di antara yang yang terkesan, what is in yang kita punya dalam kita punya hati lah, terkandung dalam hati kita, yang tak dapat kita nak buat macam tu saja tanpa persetujuan semua pihak. Jadi sebab itu yang tersurat itu yang perlu ada. Itu adalah usaha kita di dalam kerajaan untuk memastikan mereka ini, dan saya harap yang menonton di sana memahami, mereka ini adalah keluarga kita. Keluarga kita, mungkin anak cucu kita. Kalau yang terkesan 2.6 tenaga kerja, kalau kita lihat 1 daripada 4 sektor pekerjaan ialah dari industri pelancongan tau. Dan mereka ini ada anak, ada cucu, dan mereka ada rumah, ada menyewa rumah, meminjam untuk membeli kenderaan mereka. Bagaimana mereka nak membayar? Jadi sebab itu minta penonton yang menjadi pelancong faham. Kalau melancong, sudah dibuka ruang untuk melancong, silalah patuhi SOP. Kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kita tidak mahu kerajaan minta lockdown lagi. Lockdown itu bermakna ekonomi juga terjejas lagi. Jadi minta semuanya faham. Kena patuhi juga. Perlu. Ya, itu tanggungjawab bersama. Datuk Seri sering menyebut dengan Malaysia sebagai destinasi eko pelancongan. Jadi dari segi ini bagaimana Datuk melihat status itu, eko pelancongan ini dapat menyumbang kepada kejayaan DPN 2020-2030? Ini yang kita nak sasarkan dalam melalui dasar pelancongan negara kita.
sesiapa saja mesti berfikir Malaysia ini sebagai top of pelancongan ecotourism in the world in terms of destination dia nak pergi. Mana kalau tadi ada digitalization in terms of promotion itu kan, kalau dia promote dia dapat tahu melalui digitalisasi itu. Okey, bila kita dah promote kita nak tahu, pastikan saya mesti pergi tempat ni. Ecotourism di Malaysia ini, malah di Sarawak sendiri terlalu banyak yang tidak diterokai sebelum ini. Maka sebab itu kadang-kadang kita mengatakan ada blessing in disguise. Kalau masa COVID ini kita dapat menerokai tempat kita, makanan kita, keadaan dalam negara kita sendiri, dan negeri kita, di kampung kita. Malah kami memberi latihan kepada orang kawasan kami mengenai untuk membina capacity building kepada mereka supaya mereka tahu apa itu pelancongan, apa yang boleh dijadikan pelancongan. Jadi Malaysia kita mahu ianya menjadi top of the world punya dalam minda seseorang itu kalau bercakap mengenai ecotourism. Destinasi itu yang Malaysia mesti menjadi destinasi pertama. Ini yang kita nak kongsikan dengan masyarakat di luar sana. Dan inisiatif yang Datuk Seri sering sebut daripada tadi adalah digitalisasi, gunakan teknologi digital. Jadi apakah di antara inisiatif memanfaatkan teknologi digital ini juga kalau Kerajaan Negeri Sarawak juga di antara agendanya. Jadi selaras di situ, apakah aplikasi teknologi digital yang digunakan untuk membangunkan industri pelancongan, Datuk Seri? Sebenarnya banyak. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau dulu, kalau ingat tak tahu berapa umur lah, kalau memang umur kami bekerja dulu, Vision 2020, we want Malaysia, orang Malaysia untuk menjadi orang yang tahulah semua dari segi in terms of IT, IT semuanya literate. Jadi pada masa inilah ianya memaksakan kita untuk mengetahui apa dia artificial intelligence, apa dia Internet of Things, apa dia industri 4.0, apa dia virtual reality. Jadi semua ini termasuk di dalam digitalisasi itu, di smart tourism. Orang yang nak mempromosinya mesti mengetahui bagaimana memasarkan produk-produk pelancongan menggunakan smart tourism, menggunakan aplikasi ini semua. Sebab itu kita kaitkan juga, sebab itu dasar itu mesti berkaitan dengan pelajaran. Macam pengajian tinggi tadi, mesti ada kursus-kursus yang memberi keutamaan dalam bidang social media ataupun artificial intelligence. Smart tourism ni mungkin dia tak sebut smart tourism, dia lebih kepada digitalisasi. Sebab untuk memasarkannya kita perlu tahu, misalnya orang tidak pernah pergi ke Sarawak, dia tak pernah pergi ke Mulu Cave. Bagaimana dia nak melihat Mulu Cave? Secara pengenalan dia saja dia boleh melihat virtual reality. Dia bila gunakan itu seolah-olah dia sudah ada berada di dalam. Jadi inilah yang kita nak. Tetapi kita perlu kerjasama dari pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk pastikan ada kursus-kursus seperti ini. Dan ibu bapa juga jangan marah kalau anak nak jadi chef, nak jadi tukang masak. Bukan tukang masak biasa ini tukang world masak class. World class. Jadi kita mahu mereka ini boleh membawa satu kualiti yang terbaik. Sebab bila pelancongan kita, industri pelancongan kita dalam negara kita dah ditingkatkan kualitinya, perkhidmatan kita dipertingkatkan, maka ianya akan membawa limpahan ialah dari segi ekonomi. Misalnya orang datang ke Sarawak dekat immigration, kalau pegawai immigration tu dah masam muka, kasar lagi bercakap. Kita ekspektasi pelancong ini dari segi enhancing, memperkuatkan lagi ekspektasi pelancong. Mereka serta datang bila mendapat negatif punya dia punya perception sudah negatif mengenai Sarawak. Janganlah pergi Sarawak, pergi immigration dia sudah muka dah masam, sudahlah cakap kasar. Kita tidak mahu ini. Kita mahu mereka menjadi kita punya ambassadors juga. Bila dia balik, dia akan bercerita baik mengenai Sarawak. Ataupun dalam dia pergi ke Sarawak, pergi makan mi kolok. Oh, ini mi kolok Pak Saleh rupanya. Dia akan cerita, oh inilah yang PM sebut dulu. Oh, inilah yang dinampakkan laksa Sarawak yang terbaik. Inilah kek
lapis Sarawak yang terbaik. Ini tengok kraft tangan Sarawak. Sudahlah cantik, very dia punya pembuatan dia, kualiti dia tinggi. Kita mahu ekspektasi ini diterjemahkan di dalam bagaimana mereka mempromosikannya. Sebab itu digitalisasi penting. Kita terpaksa pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi dulu tak pernah menggunakan sistem begini, tapi terpaksa bila kami masa COVID lockdown itu, mereka nak propose kepada kita, kalau mau buat online, kita kata. Mula-mula marah juga, online siapa nak tengok, dia kata. Tetapi lepas tu ada juga yang buat online dengan kita, dia seronok pula. Sebab dia tahu ini adalah era digitalisasi. Betul. Orang tak dapat pergi tengok sana secara fizikal, tetapi dia tengok dalam secara virtual. Jadi ini telah semua ini telah menjadi satu panduan untuk kita mencari rezeki ataupun meningkatkan ekonomi kita. Kita nak industri pelancongan ini menjadi satu industri yang lestari, yang lestari, dan juga industri ini akan kekal, dan malah ianya akan meningkatkan kita perlu meningkatkan mutu perkhidmatan dan juga kualiti produk yang ada, dan kita mahu orang kita boleh menambahkan lagi produk. Adanya inovasi, adanya kreativiti. Terima kasih. Rasa tak terasa masa berlalu sebenarnya. Kita banyak lagi sebenarnya saya nak tanya. Mungkin ada ruang dan peluang lagi untuk kita bertanya mengenai DPN 2020-2030. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri bersama dengan kita pada hari ini. Dah habis, tak terasa. Saya harapkan kita semua memainkan peranan kita, bukannya kementerian saja, ke semua rakyat Malaysia harus memainkan peranan untuk membantu industri pelancongan negara. Menerusi DPN 2020 jamin kelangsungan industri pelancongan. Kembali bersama Ismail di studio. Terima kasih.